Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Matematik tingkatan 1 bab 8 garis dan sudut. Okey, hari ini kita masuk standard pembelajaran yang baru iaitu 8.2.1 mengenal pasti, menerangkan dan melukis sudut bertentangan bucu. Okey, so ada nama sudut kat sini lah, sudut bertentangan bucu dan sudut bersebelahan. Okey, ini nama sudut yang kita akan belajar. Pada garis bersilang termasuk garis serenjang. So kena faham kat sini garis bersilang macam bawah ni lah nah. Okey, garis serenjang tu apa? Garis serenjang tu garis yang bersilang juga. Tapi bila ada perkataan serenjang tu kamu kena ingat balik. Serenjang tu mesti ada kaitan dengan sudut tegak. Bila ada garis yang berserenjang, sudut yang terhasil adalah sudut tegak. Itu sudut 90 darjah. Okey. So kita lihat aja kat bawah ni. Okay, ada dua garis kat sini. Garis ini bersilang, garis lurus yang bersilang. So bila ada garis yang bersilang akan dapatlah sudut. So dekat sini ada 4 sudut nah. Okey, sudut A, sudut B, sudut C dan sudut D. Okey, so sudut-sudut ini ada nama dia. Okey, yang pertama sudut bertentangan bucu. Okey, sudut yang pertama ni sudut bertentangan bucu. Ciri dia sama saiz. Ini penting. Hafal macam ni. Bertentangan bucu sama saiz. Okey, so daripada rajah ni, yang mana merupakan sudut bertentangan bucu? Okey, so kamu tengoklah kat sini. Bucu tu apa maksud bucu? Bucu tu adalah apabila dua garis bersilang, maka akan dapat satu bucu yang tajam. Di situlah wujudnya sudut bertentangan bucu. So kalau kat sini, sudut bertentangan bucu pasangan yang pertama A, pasangan dia bertentangan. Nampak ni perkataan bertentangan. Bucu dia bertentangan dengan C. So maksud dia di sini sudut A sama saiz dengan sudut C. Macam ni. Okey, ada satu lagi pasangan. Okey, sebab ada 4 sudut kan. Dan okey, so kamu lihat dekat sini pula. Dua sudut yang biru ni. So bermakna sudut B pasangan dia sudut D. So kedua-dua sudut ni pun sama saiz. Faham? So ini adalah ciri sudut yang pertama bertentangan bucu sama saiz. Okey. Kita lihat sudut yang kedua, hasil tambah. Ni ada perkataan hasil tambah. Maksudnya kita akan buat operasi tambah. Hasil tambah sudut apa? Sudut bersebelahan. Nama dia pun kita boleh tahu dah, duduk bersebelah. Okey. Pada garis bersilang ialah 180 darjah. Okey, yang ni sama saiz tak tahulah saiz apa. Kalau 30 bermakna kalau A 30, C 30 lah. Macam tu maksud dia. Nah, dia tak ada nilai tetap. Tetapi yang ni nilai dia tetap. Hasil tambah sudut bersebelahan 180 darjah. So, cara dia nak hafal macam mana? Hasil tambah sudut bersebelahan 180 darjah. Yang tadi sudut bertentangan bucu sama saiz. So, dekat sini. Di mana terletaknya sudut bersebelahan? Okey, sudut bersebelahan. Kena tahulah perkataan bersebelahan. Okey, so bukan ada satu saja. Ada beberapa sudut lah yang mana duduk bersebelahan. Kita katakan dia sebagai sudut bersebelahan pada garis bersilang. So kalau dekat sini A dengan B bersebelahan, betul tak? Ni nampak garis lurus. Ni garis lurus kan? Okey. So A dan B ni, sudut A, sudut B duduk sebelah. So bermakna sudut A tambah, hasil tambah kan? Sudut B nilai dia berapa? 180 darjah. Okey, ini baru satu. Ada lagi tak? B dan C pun bersebelahan. Jadi sudut B tambah sudut C pun hasil dia 180 darjah. Okey, lagi. Sudut C bersebelahan dengan sudut D. So, sudut C tambah sudut D sama dengan 180 darjah. Dan satu lagi pasangan sudut D tambah sudut A. Nah, saya buat susunan. Saya buat susunan lawan arah jam daripada A tadi. So, dia akan jadi hasil dia 180 darjah. So, bila soalan keluar macam ni, kamu jangan tengok satu saja. Mungkin ada lebih daripada satu jawapan.
So dia ada trik, dia tak sebut situ senaraikan senaraikan dua hasil tambah sudut bersebelahan. Tak, dia sebut hasil tambah sudut bersebelahan. Jadi kamu kena tengok keseluruhan raja. Okey. So ini dua sudut yang pertama. Ada lagi yang ketiga, jika dua garis bersilang adalah berserenjang. Apa maksud dia berserenjang? Tadi saya dah ada bagi nota sikit kat sini ni. Kalau nampak serenjang tu maksudnya sudut yang terhasil adalah sudut tegak, iaitu 90 darjah. So, antara satu sama lain, okey, yang berserenjang, dua garis tu berserenjang antara satu sama lain, maka semua sudut pada garis bersilang ialah 90 darjah. So, maksud dari sini garis tu bersilang dan menghasilkan bersilang dan berserenjang antara satu sama lain. Bila berserenjang dia akan tegak. Maksudnya satu garis lurus ini, okey, satu lagi dia bersilang. Okay. Kalau kamu guna pembaris nanti kamu buat nota kamu guna pembaris. So pastikan dia tegak. Maksudnya sudut ni 90. Nah semua ni sudut ni adalah 90. Okey. Ini maksud nota nombor 3. So garis tu boleh bersilang macam ni. Bila bersilang macam ni sudut tu bukan 90, nampak? Dia tidak tegak. Macam ni dia tegak. Sama juga kalau dia belah sini pun. Bila kamu nampak dia tegak, bermakna itu adalah garis yang serenjang antara satu sama lain. So, sudut dia akan jadi 90 darjah. Janji garis itu adalah bersilang. So, untuk 8.2.1 adalah khas untuk sudut yang terhasil apabila ada dua garis lurus yang bersilang. So, tolong hafal nama sudut dan ciri. So, ada dua tadi. Sudut bertentangan bucu, sama saiz. Hasil tambah sudut bersebelahan, 180 darjah. Sudut pada garis serenjang 90. Okey, so untuk dua sudut tadi ada satu contoh. Okay, raja di sebelah menunjukkan dua garis bersilang. Kenal pasti dan nyatakan sudut bertentangan bucu. Okey, so dekat sini ada hanya label 3 sudut sahaja. So kena guna 3 sudut sajalah. Okey, so untuk sudut bertentangan bucu, jawapan dia ialah sudut P dan satu lagi sudut R. Betul tak? Dia bertentangan, duduk berdepan. Okey. Okey, selesai soalan A. Soalan B, sudut bersebelahan. Okey, pada garis bersilang. So, sudut bersebelahan, pasangan dia sudut P dan sudut Q. Okey. Lepas tu ada lagi sudut Q dan sudut R. Nampak? Untuk soalan nombor B ada dua pasangan. Okey, so perhati betul-betul rajah bila buat latihan nanti. Okey, so kita masuk standard pembelajaran yang kedua untuk hari ini. 8.2.2, menentukan nilai sudut yang berkaitan dengan garis bersilang apabila nilai sudut lain diberi. So, sekarang kita nak cari nilai sudut lah. Dan soalan yang untuk contoh macam ni, ada pengiraan lah. Ada soalan yang terus dapat jawapan, ada soalan yang kamu kena buat pengiraan. Okey, so kena ingat balik lah ciri sudut yang kita belajar dua tadi tu. 3 lah termasuk dengan garis serenjang tu yang 90 darjah. Okey, so untuk tajuk 8.2.2, buka buku teks muka surat 186. Okey, so dalam raja di sebelah PSQ. Okey, PSQ itu garis. Yang ini tengoklah sambil baca sambil tengok raja. Okey, garis PSQ, RSTU dan PTV adalah garis lurus. Okey, cari nilai X. Okey, so X kat raja dekat sini dan cari nilai Y. So kamu lihat dekat sini X dengan Y. Okey, so ada soalan yang kamu terus dapat jawapan, ada soalan yang kamu kena buat pengiraan. So kamu kena tahulah X tu sudut apa, Y tu sudut apa. So kalau kamu lihat dekat sini X ada pasangan dia duduk sebelah dengan dia, iaitu 135. So bermakna ini adalah sudut bersebelahan. So apa ciri sudut bersebelahan? Kita tambah kedua-dua sudut tu hasil dia 180 kan. So yang kita nak cari X kan. So kamu tulis X sebagai tajuk, letak kat depan. Sama juga dengan jumlah kesemua kedua-dua sudut tu ada 180. So 180 kamu tolak dengan 135 darjah. Macam ni. Ini step kamu. Kamu kena tulis dulu. Okey.
apa tolak apa nah. Okey. So jawapannya, kamu tekanlah kalkulator kalau nak tekan kalkulator. Kalau tak nak tekan kalkulator, kira manual lah. Kira dekat kertas conteng. So dapat hasil dia 45 darjah. So bila buat soalan sudut dapat hasil, letak jawapan dalam rajah. Sebab kadang-kadang ada jawapan yang kamu cari ni membantu untuk kamu jawab soalan lain. Okey, so selesai untuk soalan X. So kita lihat soalan Y pula. Okey, nak cari sudut Y. So nilai sudut Y, kalau kamu lihat sudut Y ni dia bertentangan dengan 62. Betul tak? Dia bertentangan. So ini adalah ciri sudut bertentangan bucu. So tadi kita dah belajar sudut bertentangan bucu adalah sama saiz. So tak ada perkiraan apalah. Terus jawapan dia adalah 62 darjah. Macam itulah. So kamu kena faham bila soalan sudut ada soalan yang terus dapat jawapan, ada soalan yang kena buat pengiraan. Okey. So, kalau kamu tak hafal ciri sudut tadi, yang awal tadi, yang 8.2.1 tu, memang kamu tak boleh jawab soalan sudut. So, untuk tajuk ni, banyak nama-nama sudut yang kamu kena hafal, ciri-ciri sudut, serta nilai sudut tersebut. Okey, tak hafal, memang tak ada chance lah kamu nak jawab soalan berkaitan dengan sudut. Okey, so kita sambung lagi dengan standard pembelajaran yang ketiga untuk hari ini. 8.2.3 menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut berkaitan dengan garis bersilang. So tajuk untuk 8.2.3 ni kamu buka buku teks muka surat 187. So bila soalan menyelesaikan masalah, soalan dia mesti ada pengiraan lah. Okey. So dalam rajah di bawah POR dan TOQ ialah garis lurus. POR. POR dan TOQ. Okey, so bermakna garis POR, nampak ni garis POR 1 dan TOQ ni bersilang lah. Nampak ni dia bersilang. Dia bukan saja-saja bagi dalam pernyataan, ada dia bagi ada sebab dia. So ada kaitan dengan sudut garis bersilang. So cari nilai X dan Y. So kita lihat nak cari nilai X dan Y. So yang mana mudah? Bila ada soalan dua sudut yang nak cari, kamu kena tahu sudut mana yang kamu senang cari dulu. So kalau saya lihat kat sini, kita senang cari sudut X dululah. Kenapa sudut X? So kamu nampak garis bersilang ni. So bermakna ini sudut 72. Pasangan dia sudut depan ni. Semua ni sudut ni. Betul tak? Ni. Pasangan dia. So hasil dia sama. Sudut 72 dan sudut kat depan ni 72 juga. So X ni termasuk dalam sudut bertentangan bucu yang 72 tadi. Betul tak? So boleh tak cari nilai X? So X dengan 60 tu jumlah dia 72 lah, sebab dia bertentangan bucu dengan sudut yang ini. Yang 72 ni dah ada nilai ni. Bermakna semua ni 72. So kamu bolehlah dapat nilai X sebab pasangan dia 60. Jadi kita cari X dulu. So X sama juga dengan 72. Okey. Kenapa 72? Sebab dia bertentangan bucu dengan sudut yang ini. Ni nampak ni yang saya buat star ni. So nilai dia 72. Tolak dengan sudut yang diberi, iaitu 60 darjah. Okey. So kamu akan dapat nilai X adalah 12 darjah. Okey. So nilai X dapat 12 darjah. Masukkan dalam rajah. Masuk dalam rajah soalan. Okey. Okey, selesai, dapat dah markah kat sini. So lepas tu kita nak cari nilai Y. So kalau kamu lihat Y ada 2Y. Bermakna bila dia suruh cari nilai X dan Y, bermakna kita nak cari 1Y lah. So sekejap lagi kita dapat nilai tu untuk 2Y. So kita kena cari nilai ni 2Y. Rajah ni menunjuk 2Y. So kita nak cari Y. So sekejap lagi kita dapat nilai, kita kena bahagi dengan 2 lah untuk dapat 1Y. Okay, so nampak Y ada kat sini. So ini sebenarnya adalah sudut apa ni? Ni nampak sudut. Okay, garis lurus ni. Ini adalah sudut apa? Sudut bersebelahan. Betul tak? Ni, nampak tak? Ini satu sudut yang bersilang tadi kan? Ini satu lagi sudut. Dia duduk bersebelahan. Dia duduk bersebelahan. So, apa ciri sudut yang bersebelahan garis bersilang? Hasil tambah jadi 180 kan? Ataupun dia juga merupakan sudut pada garis lurus. Yang kita belajar awal itu. Ciri sudut pada garis lurus semua ni 180. So, boleh juga guna ciri yang itu. Okey. So, bermakna kita boleh cari nilai Y. Nilai Y ialah macam mana kita nak dapat nilai Y? Okey, sebelum tu kita nak cari sudut TOR. Okey, sudut TOR
iaitu sudut di sinilah ni. TOR ni bermakna 2Y ni lah. Okey. Sudut TOR. Okey, saya tunjuk dua cara. Boleh juga terus ke 2Y. So, sudut TOR adalah semua sekali 180. Okey, 180 tolak dengan yang kita dah tahu. Inilah 60 dengan 12 tadi, 72. Okey. So, dapat 108. Okey. So, 108 tu bermakna sudut ni lah. Sudut ni. 2Y ni. Okey. So, yang kita nak cari Y saja kan. So, 2Y sama dengan 108. Y sama juga dengan 108 per dengan 2. Dapatlah nilai sudut Y iaitu 54 darjah. Okey. So, boleh juga buat satu lagi cara. Kamu terus tulis 2Y. Sebab yang kita nak cari Y, tajuk dia 2Y. So, 2Y tu adalah sudut bersebelahan dengan 72. Jadi, kita nak tahu 2Y saja. Kita ambillah 180. Tolak dengan sudut bersebelahan tadi, 72 darjah. Okey. So, bersamaan dengan 108 darjah. So, 2Y kan? So, turun pula kat sini. Y sama dengan 108 darjah bahagi dengan 2. So, dua-dua kaedah ni boleh. Mana-mana satu kamu nak buat. Jawapan tetap dapat sama. So, ini adalah satu lagi cara lah. Mana-mana. Sebab sudut ni, dia ada banyak cara. Kamu boleh selesaikan. Okay, ikut step kamu. Tapi step kamu tu mesti lengkap dan memenuhi kehendak soalan. Okay, so selesai untuk 8.2.3. Okay, so untuk hari ini, kita dah belajar 3 standard pembelajaran 8.2.1, 8.2.2 dan 8.2.3. So, latihan pun kamu kena buat 3 lah. Sebab setiap latihan tu adalah merujuk kepada standard yang kita belajar tadi lah. Okey, so saya nak kamu buat latih diri 8.2A, muka surat 186. Latih diri 8.2B, muka surat 187. Dan latih diri 8.2C, muka surat 187 juga. So, bila soalan yang melibatkan sudut, okay, kamu kena tiru rajah-rajah dalam buku tu. Kamu buatlah. Tiru balik rajah dalam buku, garis-garis lurus yang terlibat. Okay, rajah tu janganlah lukis kecil. Lukis bagi besar. Tak apa, senang nanti kamu nak buat tandaan. Kamu nak buat catatan dekat situ. So, tips untuk soalan berkaitan dengan sudut. So, rajah dalam soalan tak boleh bersih. Kamu boleh conteng, kamu boleh garis, kamu boleh label. Okay, apabila kamu cari nilai sudut A, kamu letakkan dalam, dah dapat nilai sudut A atau sudut X, kamu catik dalam rajah. Dah dapat nilai sudut Y, catik dalam rajah. Sebab ada situasi tertentu, nilai sudut yang kamu cari tu membantu untuk kamu cari sudut yang lain. So, bila kamu buat soalan sudut, rajah kamu tak akan bersih. Rajah soalan, kamu boleh conteng, kamu boleh buat apa-apa catatan. Macam saya tunjuk dalam contoh tadi. Kamu garislah, kamu buatlah apa-apa catatan di rajah tersebut. Okay? So, selamat belajar dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.